dan ingin kita melihat kepada semak dan imbang ini dalam bersama kita di talian Google Meet adalah penganalisis politik Sarawak, Tuan Dik Lembang Dugun. Tuan, terima kasih kerana bersama kami pada waktu ini. Tuan, mungkin boleh kita melihat kepada bagaimana semak dan imbang ini dapat diadaptasi dalam DUN Sarawak ini, memandangkan hanya tinggal 2 pemimpin DAP dan 1 pemimpin bebas yang sebelum ini juga merupakan ahli kepada PSB itu. Tuan Dik. Terima kasih Aswad. Ini adalah satu politik Sarawak, dinamika politik Sarawak itu sendiri memang banyak dia punya naratif politik dan move ataupun gerakan yang dilakukan oleh PSB ini kita lihat memang mengecilkan lagi ruang semak dan imbang dalam Dewan Undangan Negeri itu sendiri. Namun begitu, hakikatnya memang kemenangan bergaya GPS pada PRN Sarawak yang lepas sebanyak 76 kerusi itu memang menonjolkan betapa semak dan imbang itu memang kecil dari segi peranan pihak pembangkang, hanya ada 6 pada masa tersebut. Dan ini kita lihat mungkin akan menyebabkan demokrasi itu sendiri, prinsip demokrasi itu diabaikan dengan mengecilkan peranan semak dan imbang ini. Dan saya percaya tindakan ini memerlukan pemikiran baru dalam kalangan parti pembangkang di Sarawak agar menggerakkan ataupun penyatuan parti pembangkang di Sarawak ini untuk kita memastikan keberadaan di dalam Dewan Undangan Negeri itu akan dapat dilaksanakan pada pilihan raya yang akan datang. So kita ingin melihat satu pasukan pembangkang yang kuat agar semak dan imbang ini dapat dilaksanakan dengan prinsip demokrasi itu dilaksanakan di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Tuan, kalau melihat kepada pilihan raya negeri akan datang, mungkin saya jangkakan pada tahun 2025 atau 2026. Tuan, bila Tuan mengatakan tentang perlunya ada satu pasukan pembangkang yang kuat, bagaimana perlu adanya pada pilihan raya itu juga pemimpin ditawarkan daripada parti-parti pembangkang, tetapi rakyat itu memilih kepada calon atau kerusi GPS. Sebagai contoh, pada pilihan raya lalu 76 menang dengan bergaya pada waktu itu. Adakah rakyat itu nampak kebolehan GPS itu berbanding pembangkang, atau bagaimana Tuan sentimen di Sarawak itu? Okey, terima kasih Aswad. Mengambil kira konsep politik di Sarawak ini, memang GPS ini dilihat sebagai satu pasukan yang mempunyai kekuatan yang dapat menarik sokongan daripada akar umbi. Ini terbukti pada pilihan raya yang lepas. Salah satu faktor dia Aswad ini disebabkan oleh pihak pembangkang yang tidak mempunyai kesatuan dalam gabungan menghadapi pilihan raya. Ini adalah kelemahan utama pihak pembangkang di Sarawak. So rakyat Sarawak itu sendiri tidak melihat ke mana pilihan yang ada. Tak ada pilihan bagi rakyat Sarawak. So melalui ini, kalau ada parti-parti politik yang betul-betul ingin memastikan GPS ini dapat memberi saingan kepada GPS, parti-parti pembangkang, terutama parti pembangkang tempatan, harus mempunyai naratif politik yang baru, membuat perkiraan yang baru agar dapat mewujudkan kesatuan itu sendiri. Okey. Tuan, ingin juga saya memetik tadi bila kita dengar kenyataan Tan Sri Premier mengatakan perkara itu akan penyertaan PSB itu dalam PDP, yang mana kita tahu PDP salah satu parti komponen dalam GPS, akan dibincangkan dalam masyarakat dalam waktu terdekat. Adakah Tuan melihat dengan semudah itu parti-parti komponen lain akan bersetuju untuk menerima ke, atau macam mana tu Tuan selepas ini kita melihat politik dalam GPS itu? Apa yang pasti saya rasa Aswad,
parti yang serpihan daripada PSB ini merupakan serpihan pada SUPP. Sudah pasti SUPP akan membuat tentangan yang hebat untuk penyertaan ini. Namun begitu saya rasa tindakan PSB dan PDP ini adalah saya melihat ke arah satu penyatuan politik dua parti politik ini pada masa hadapan. Kemungkinan akan menyertai PDP bersama ini kerana kalau kita melihat dari segi umur Datuk Seri Presiden PSB ini mungkin ingin melepaskan jawatan dan menginginkan penyatuan di bawah PDP menjadi satu pentas politik bagi ahli politik ataupun ahli PSB itu nanti. Alright, terima kasih penganalisis politik Sarawak Tuan Dick Lim Bandungan. Seterusnya